Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang semuliakan sahabat saya sejama selaku Nazir Masjid Nurul Hidayah Kampung Siketing serta barisan ahli kuasa atau imam serta pegawai masjid atau guru atau ketua kampung, seterusnya kepada tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat hadir bersama-sama, yang mana bukannya datang kuasa yang jemput tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini dan pada malam-malam yang lepas dan pada malam-malam yang akan datang sampailah ke akhir hayat kita. Yang menjemput kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jemputan Allah Subhanahu wa taala itu dilaungkan sejak satu hari 5 kali sehari semalam. Dengan lawangan iaitu di samping lain-lain yang berbentuk akidah, Allah Ta'ala lawangkan kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang pertama setelah akidah, Allah Ta'ala kata marilah sembahyang. Kemudian marilah kita mencari kemenangan, kejayaan, hayya 'alal falah. Jadi maknanya kalau kita nak berjaya, kita nak dulukan dalam hidup kita akidah dan solat. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan. Kalau kita tak dulukan dengan akidah, kemudian tidak disertakan dengan solat, maka kita tak akan dapat hidup berjaya di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Kalau kita tak ada akidah, lagi-lagi kita tak mendapatkan kejayaan. Kalau kita ada akidah, tak ada solat, tak berjaya juga. Jadi seruan Allah SWT sehari semalam bukanlah kerana adanya ceramah ataupun adanya pengajian, tetapi iaitu kita diseru untuk menunaikan solat secara berjamaah. Itu sebabnya solat berjamaah ini sebagai tuntutan fardu kifayah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada malam ini alhamdulillah kita dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke rumahnya. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah Taala dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala sentiasa mempersilakan kita masuk ke rumahnya. Kenapa saya katakan begitu? Kerana ada orang yang Allah tidak persilakan, Allah tidak persilakan masuk ke dalam rumahnya. Kadang-kadang bukannya masuk Allah nak masuk, tapi Allah Taala reject dia. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan kita sampai jadi orang yang tergolong daripada orang yang Allah Taala reject ataupun Allah Taala tolak masuk di dalam rumahnya, ataupun langsung tak jemput. Macam kita tak nampak rumah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nampak sekejap, sekejap nampak, sekejap tak nampak. Isyak nampak, subuh tak nampak. Waktu subuh tak nampak, waktu asar nampak, waktu maghrib tak nampak. Itu ada juga macam tuan-tuan. Allah Ta'ala mungkin jemput ada masa-masa yang tertentu saja. Kalau kita ada orang jemput kita, orang besar jemput kita, tuan, satu hari semalam 5 kali, seronok kita. Ada orang yang orang besar kata awak yang datang sekali cukup. Sedih kita, tuan-tuan. Kalau orang besar jemput kita, tak jemput kita sedih, tuan. Orang yang lebih besar daripada orang besar itu Allah SWT ada orang yang tak sedih. Bila Allah Ta'ala jemput.
Tuan-tuan sekalian, saya tidak bercadang untuk bercakap yang lain. Pada malam ini kita nak bincang berkenaan dengan pengorbanan. Sama ada kita katakan udhiyah ataupun kita nak mengatakan korban. Bila kita sebut korban ni, tuan-tuan sekalian, kita terbayang dia akan berlaku pada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu Idul Adha. Namanya pun perayaan korban. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita terseluri sedikit sejarah korban ini, sebenarnya dia bermula daripada Nabi Allah Adam AS lagi, iaitu berlaku kepada Qabil dan Habil. Bila berlaku pertelingkahan antara Qabil dengan Habil, untuk merebut adik yang cantik, iaitu yang kelima, adiknya yang cantik, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menyelesaikan pertelingkahan itu dengan penyembelihan, dengan mengadakan korban. Siapa korbannya yang Allah Ta'ala terima, maka dia bolehlah berkahwin dengan adik yang cantik itu. Siapa korban yang tidak diterima, maka dia tidak boleh berkahwin dengan adik yang cantik. Jadi Habil lah yang korban yang diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana Habil betul-betul berkorban. Yang pertama sekali yang pertama sekali iaitu binatang yang dikorbankan itu, binatang yang betul-betul sehat, gemuk, yang seronok kita melihatnya. Yang keduanya, dia berkorban itu lahir daripada hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Qabil mengorbankan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang dah layu. Bila dah layu, kata menunjukkan korban itu memang tidak ikhlas kerana Allah SWT. Lalu korban itu disambar oleh maka korban itu tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi selepas daripada itu, diikori oleh nabi-nabi yang lain lah. Kalau kita nak sebut pengorbanan ni, semuanya nabi-nabi berkorban. Tak ada nabi yang tidak berkorban. Kenapa? Kerana nabi-nabi dan rasul-rasul kalau tidak berkorban, maka agama itu tidak sampai kepada umatnya. Agama Islam tidak sampai kepada umatnya. Dan kita nak bincang ialah nabi yang terdekat dengan kita ni, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS, kalaulah kita nak comparekan, kalau kita nak buat perbandingan antara korban Nabi Allah Ibrahim dengan korban yang kita ni, Allah Akbar, tak ada langsunglah korban kita ni, tuan-tuan sekalian. Langsung kita tidak berkorban. Kita rasa kita datang malam ni, saya pun rasa saya datang dah jauh malam ni. Ini tak jauh tuan-tuan, tak jauh ni. Cuma letih sikit je lah lepas sebab pejabat. Jauh kat Sabak Menang tuan-tuan. Saya pergi Sabak Menang, lepas pejabat pergi Sabak Menang. Jauh. Ini tak jauh ni. Tuan-tuan pun tak jauh, dekat je. Kita rasa kita dapat datang ke masjid ini, kita rasa dah korban dah, hebat dah kita berkorban. Kita rasa bangga kita sudah datang ke masjid ni, tuan-tuan. Ataupun kita buat korban-korban yang lain-lain lah, pengorbanan kita yang lain-lain lah. Sama ada pengorbanan kita yang berbentuk wang ringgit, pengorbanan kita berbentuk tubuh badan kita, fizikal kita, ataupun apa saja bentuknya. Kalau dibandingkan dengan korban Nabi Allah Ibrahim, kita tidak berkorban. Berkorban jugalah insya-Allah Taala, tapi kalau dah banding macam tak korban lah kita ni. Dan kalau sekiranya kita ditawarkan atau kita diperintahkan oleh Allah SWT berkorban macam Nabi Allah Ibrahim, kita tak akan boleh buat, tuan-tuan puasa. Kita tak boleh buat. Saya pun tak boleh buat, tuan-tuan tak tahulah. Inilah yang kita nak ambil iktibar, tuan-tuan. Supaya kalau kita tak dapat korban macam Nabi Allah Ibrahim AS, kita dapat betul-betul berkorban demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kerana
pengorbanan para nabi dan para rasul itu sebenarnya semuanya untuk taqarrub ataupun untuk menghampirkan diri kepada Allah. Tidak ada lain selain daripada itu. Macam kita datang ke masjid ini, ya, tak ada lain niat kita untuk taqarrub ataupun untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tidak lain daripada itu. Kalau ada lain niat lain daripada itu, tuan, niat lain daripada taqarrub ini, kita tidak akan dapat kekal datang ke masjid, datang ke rumah Allah SWT. Kalau kita betul-betul nak taqarrub kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan, walaupun satu masa nanti kita terpaksa datang dengan merangkak. Sekarang ni tak payah merangkak lagi, tuan-tuan, merangkak. Sekarang ni kalau tak daya, ada kursi roda, kursi roda. Kalau dah tak daya, masjid tu pun dah ada dia punya apa? Dia punya apa namanya tu? Mesra apa namanya? Mesra OKU. Kursi roda tu boleh masuk, boleh sokong terus, tuan. Tak pernah ditangga, dia ada mesra OKU. Satu masa nanti kita dah banyak duit, tak payah lagi kita pakai sorong dengan tangan, pakai motor je, tuan-tuan, tekan motor jalan, dah ada dah. Tak ada Nabi kata kalau sekiranya kamu tahu kamu akan datang dengan walaupun dengan cara merangkak. Allahu Akbar. Jadi maknanya, tuan-tuan, itu nama maknanya buat korban. Jadi, tuan-tuan, korban yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lihat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, bermula daripada apabila dia dah lama tak dapat anak. Dah umurnya 90-an dah tak dapat anak lagi dah. Tapi bila dia ditawarkan oleh Sarah berkahwin dengan Hajar, maka dia dapat memperoleh anak dalam umurnya 90-an, 90 lebih. Betapa gembiranya Nabi Allah Ibrahim, begitu lama dia tunggu tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak. Ringkas itu, tuan-tuan. Bila dia dapat anak, timbul pula cemburu dari hati Sarah ni. Sarah kata, aku tak boleh tengok. Sarah kata, kamu keluarlah, bawa ke tempat lain. Nabi Allah Ibrahim bawa, dan Nabi Allah Ibrahim serahkan kepada Allah SWT. Ya Allah, Tuhanku, arahkanlah mana begini. Allah Ta'ala arah Nabi Allah Ibrahim bawa sampai ke Makkah, sampai ke kota Makkah daripada Palestin. Tuan-tuan bayangkanlah perjalanannya daripada Palestin sampai ke kota Makkah dengan menaiki unta. 3 beranak. Yang mana pada ketika itu Hajar kira barulah melahirkan anak. Wallahu a'lam, tak tahu dah dalam hari ke, baru lagi ke, ataupun baru pun, tuan-tuan. Dan anak Nabi Allah Ismail itu kecil lagi. Dan Nabi Allah Ibrahim pada ketika itu cukup sayang dengan anak dan isterinya. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh kerana Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala gelarkan dia sebagai Khalilullah, itu teman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Macam mana Allah nak uji? Allah Ta'ala kata itu Khalil. Khalil itu rapat, kawan rapat tak kita kata, kawan rapat. Allah nak tengok adakah kasih Nabi Allah Ibrahim kepada Allah kekurangan apabila dia memperolehi anak yang ditunggu-tunggunya sudah umurnya 90 tahun. Allah Ta'ala kata, Ibrahim, bila kau sampai saja di Mekah, kamu tinggalkan saja anak dan isteri kamu di Mekah, kamu balik ke Palestin. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, lalu Nabi Allah Ibrahim dia sampai ke Mekah, diletakkan anak dan isterinya, dan tinggalkanlah apa yang bekal-bekalan yang ada di tempat yang
tempat itu di Mekah pada ketika itu tempat yang betul-betul kering kotak, tak ada apa pun, air tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, rumah tak ada, orang tak ada, apa pun tak ada, tuan-tuan. Boleh tak kita bayangkan kalau orang tuan-tuan dan puan-puan pada ketika itu, nak tinggalkan isteri kita sekejap, kita letakkan dekat katakanlah dekat mana dekat sini, dekat padang pasir, dekat sini, kat mana-mana lah tuan-tuan. Kita nak pergi ke tempat lain sekejap dalam masa 3-4 jam, tuan. Dudukkan dia dekat situ. Ataupun kita nak tinggalkan semalam. Cukuplah semalam, cukuplah tuan-tuan. Macam mana agaknya perasaan kita nak meninggalkan anak yang masih kecil, dan masih menyusu. Dan pada ketika itu bekalan, kalau ada cukup pun ada dah cukup sampai 4-5 hari punya bekalan. Tak ada siapa yang kalau nampak orang dahaga, tak ada siapa yang boleh bantu pada ketika itu. Bayangkan. Tapi oleh kerana itulah perintah Allah SWT, Nabi Allah Ibrahim letakkan saja anak dan isteri dia pun terus melalui saja. Tapi Siti Hajar pegang baju Nabi Allah Ibrahim. Dia kata, mengapalah nak tinggalkan kami. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim kata, ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja jawapannya, tuan-tuan. Jawapan yang ringkas. Tengok iman Siti Hajar, tuan-tuan. Bila Nabi Allah Ibrahim kata ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Hajar kata, kalaulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan sia-siakan kami yang tinggal di sini. Tengok keyakinan, tuan-tuan. Tengok keyakinan kita dengan keyakinan dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakalnya kepada Allah terlalu tinggi. Kenapa? Kerana itu perintah Allah. Pasal itu perintah Allah, tuan-tuan. Bukannya tak perintah Allah. Kalau tak perintah Allah itu namanya Jabariyah. Tapi itu perintah Allah. Bila perintah Allah, pasrahlah, tuan-tuan. Pasal Allah Ta'ala perintah itu mesti yang terbaik. Mesti yang terbaik. Kalau itulah perintah Allah SWT. Itu sebabnya Hajar kata, kalau ini perintah Allah, dia pun lepaskan baju Ibrahim, pergilah. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kami. Walaupun pada adatnya 4-5 hari ini tak ada lagi makanan, tak ada lagi air ni, tak ada siapa yang ada kat sini, rumah pun tak ada. Macam mana kalau hujan, macam mana kalau panas, tempat berteduh pun tak ada. Tapi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, tuan-tuan sekalian, masalah kita ni, krisis kita ni, kita tak yakin dengan Allah Taala, itu masalahnya. Kita kata kita berdoa dah 20 tahun, tuan-tuan, tak dapat. Tak dapat, kita kata berdoa 20 tahun. Bukan tak dapat, tuan-tuan. Kalau kita berdoa mengikut adab dia, mengikut syarat dia, rukun dia, mesti dapat punya. Apa kita kata tak dapat? Itu sebab dia tak dapat, tuan-tuan. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Kita berdoa kepada Allah SWT, kalau ada syarat dia, ada rukun dia, ada adab dia, pasti dapat. Pasal apa saya kata pasti dapat? Allah Ta'ala kata, udhuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan perkenankan kamu. Allah kata aku perkenankan. Kenapa kita kata tak dapat? Maknanya kita telah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata, ana inda zanni abdi. Aku ni berdasarkan kepada kuat sangka hamba-ku, ataupun sangka hamba-ku. Kalau kita kata tak dapat, tuan-tuan. Kalau kita kata insya-Allah, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janjinya. Dapat. Tapi kita kata saya memang berdoa kepada Allah SWT, tetapi dan cukup rukunnya, cukup syarat dia, cukup adab. Kenapa nampak tak dapat? Tak dapat. Kalau kita kata saya cukup syarat dia, cukup rukun dia, cukup adabnya, alhamdulillah saya dapat. Dapat lah.
Pasal kita minta dengan Allah ni, dia ada 3 kategori. Dia dapat, tetapi dia ada tiga macam dapatnya tu. Yang pertamanya, Allah bagi cepat. Minta Allah bagi cepat. Yang keduanya, Allah Ta'ala bagi tetapi Allah lambat sikit. Yang ketiganya, Allah bagi tapi Allah tangguh untuk bagi di hari akhirat. Dapat tak? Tiga-tiga dapat. Apa dah kita kata tak dapat? Kalau kita kata tak dapat, tiga-tiga dapat. Yang cepat pun tak dapat, yang lambat pun tak dapat, yang akhirat pun tak dapat. Pasal kita kata tak dapat. Ya? Itu sebabnya tuan-tuan, ya, surau masjid ni mengadakan kelas-kelas pengajian. Ya, supaya apa? Supaya kita dapat apa yang kita buat. Kalau kita tahu apa yang kita buat itu, Allah Ta'ala akan bagi dia. Setinggi-tinggi dia pahala, bukan sekurang-kurang bukan. Kita kata sekurang-kurang dapat pahala. Mana pahala pula kurang pula. Itu dah salah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita dapat dunia, setinggi-tinggi dapat pahala. Begitu. Saya ni kalau pergi kat masjid, kalau tak dapat makan, sekurang-kurang dapat pahala. Ada ke dapat pahala sekurang-kurang ni? Tak salah cakap kita tu. Pahala kan setinggi-tinggi tu kan. Ya? Setinggi-tingginya saya dapat pahala. Dapat makan pun, makan kurang. Pahala yang tinggi ni. Ini dapat makan tak apa, sebuah dapat pahala. Sudahlah tuan-tuan. Ya? Macam mana cakap kita terbalik ni? Ya? Cakap kita terbalik. Ini masalah tuan-tuan. Ya? Jadi kita tak faham. Bila kita tak ada ilmu, kita tak faham. Bila kita tak faham, kita cakap pun tak betul. Kita berdoa patutnya bila kita tawakal kepada Allah, kita doa. Ya? Kita tak dapat, kita sapa. Ya? Kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Tak dapat kat dunia, rupa-rupa ni Allah nak kumpul, kita nak kumpul-kumpulkan kita. So Allah bagi kita akhirat besok sebanyak-banyaknya. Tengok-tengok, banyaknya pada mana ni? Buat semayang tak berapa banyak juga, sunat sikit-sikit je. Malaikat kata ni, doa kau sambung dulu. Allah memang tak bagi kat dunia, Allah nak bagi banyak-banyak kat akhirat. Ya? Ini doa-doa dunia pun tak dapat, tak tahu akhirat pun tak dapat. Ini saya katakan yakin tadi. Okay? Yakin tadi. Okay? Ini keyakinan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak dia, meninggalkan isteri dia. Isteri dia yakin yang dia kita tinggal itu, dia tidak akan disisihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Ibrahim tinggalkan itu tak pandang-pandang nak kabur. Ya, kalau kita nak apa ni analisa kan, ya, apa yang Nabi ajar buat, apa yang Ibrahim buat ni. Banyak analisa dia. Kenapa Nabi Allah Ibrahim tak pandang belakang? Kalau pandang belakang, datang banyak kasihan dia. Kita nak pergi masjid, jangan pandang belakang lagi. Terus pergi. Ini yang pandang cerita apa ni? Lambat dari ceritanya. Ya, lalu buka tolong saji kat dia. Ya, nak pergi masjid. Lawa apa hari ni? Allah akan batin dia nak boyak pula sedap. Ya. Dengar takbir tinggal akan batin ni ada kalau sebentar dia nak aku tinggal sampai pula. Jadi dah ragu-ragu tuan. Ya, akhirnya kita ragu-ragu. Pandang kanan, pandang kiri. Nak buat perintah Allah Taala ni yang pandang kiri, pandang kanan. Ya, sama-sama ada set ni tuan. Jangan tengok jalan dengan set dia. Ya, itu tak sempat kita nak menjawab azan. Itu orang kena analisa Nabi Allah Ibrahim itu. Banyak tuan-tuan yang saya satu tu ada analisa dia. Kita boleh banyak ambil pengajaran. Kalau saya nak ceritakan panjang tuan-tuan ni dah tinggal 5 minit begini ya. Tak apalah, kalau tak cukup tuan-tuan insya-Allah. Ini tuan-tuan. Ya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim doa di belakang bukit. Ya, panjang doa dia.
Nabi Allah Ibrahim kata, ya Allah, kamu suburkanlah Mekah ini, kemudian kau gemarkanlah orang yang lain ini datang ke kota Mekah ini. Allah kabulkan doanya. Akhirnya tak berapa lama di tempat itu jadi makmur. Datang Pak Jurhum, macam-macam orang tuan akhirnya lahirlah Telaga Zamzam. Bila ada air, maka ketika itu ramai orang berkumpul kat situ. Sekejap tuan-tuan. Daripada tak ada apa-apa tadi, kejap tuan-tuan. Itu semuanya Allah Taala uruskan. Itu sebabnya kita, ulama tauhid kata, kalau sekiranya kita kejar dunia lebih kencang lagi lari. Akhirnya kita mati kehausan. Macam mengejar fata morgana di atas tanah yang lapang. Tengok matahari padat, tengok hujur nampak air dalam badak, kita kejar tu tak ada air. Nampak sana pula kejar tak ada air, lama-lama kita mati kehausan. Tapi kalau kita cari akhirat, dunia akan mengejar kita. Yakinlah tuan. Kena yakinlah. Kalau kita cari akhirat, dunia kejar kita. Tapi kalau kita cari dunia, dunia akan lebih kencang lagi lari ini. Itu sebabnya, orang yang cari dunia tak cukup-cukup. Allah sampai tutup lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu cari banyak sampai masuk ke dalam liang kubur. Kamu lupa kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, itu satu pengorbanan yang saya rasa kalau kita lah, siapa-siapa yang dapat anak, dalam Al-Quran ke dalam mana, dalam hadis kata, dia hendaklah tinggalkan anaknya setahun di tengah-tengah hutan. Boleh buat tuan-tuan. Tak ada harapan. Tak ada lah. Saya pun tak boleh buat tuan-tuan. Nasib baiklah Allah Ta'ala tak suruh buat macam itu. Kalau Allah suruh buat, macam-macam lah kita cakap. Takkanlah Allah Ta'ala suruh buat yang macam itu. Nampak tak? Menyebabkan kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita menempelak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Allah Ismail dah dewasa, maka Nabi Allah Ibrahim datang pula untuk menjenguk Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sampai tengah jalan bermimpi pula yang mana Allah SWT memerintahkan supaya menyembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam. Allah. Jadi saya nak ringkaskan tuan-tuan ni. Bila itu namanya hari Tarwiyah. Hari yang ke-8. Hari yang ke-8, hari Tarwiyah. Nabi Allah Ibrahim kata, betul ke tak betul mimpi aku ni? Betul tak betul mimpi aku ni? Jadi hari ke-9, hari apa nama dia? Hari apa nama hari ke-9? Hari Arafah. Hari sudah hari Arafah. Dan itu memastikan bahawa itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Ibrahim menceritakan, memberitahu kepada Nabi Allah Ismail bahawa inni ara bil manami anni azbahu. Aku diperlihatkan dalam mimpi aku bahawa Allah Taala memerintahkan supaya aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Macam mana Ismail? Aku dapat kamu. Tuan-tuan. Kalau kita dapat mimpi itu takkan kita cakap kepada anak kita. Kita cakap kepada anak kita, kau bila. Fanzur madza tara. Wahai Ismail, aku nampak aku mesti perintah Allah ni. Ismail jawab, ya abad,
if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku tergolong daripada orang yang sabar. Kalau anak kita tuan-tuan, dalam ni panggil suruh buat kerja, masih tengok ni lagi tuan-tuan. Nantilah. Dah lama dah buat. Macam mana generasi Nabi Allah Ismail tuan-tuan? Macam mana kita generasi Nabi Allah Ibrahim AS? Allah perintah je, tak ada ragu-ragu lagi buat. Macam mana kita lahirkan generasi Nabi Allah Ismail tuan-tuan? Walaupun seorang itulah sampaikan kena sembelih, seorang anak yang dididik oleh seorang ibu Siti Hajar, dengan keimanan yang kukuh, dia sanggup menerima cabaran itu ataupun menerima perintah. Kalau kita cakap anak kita apa, anak jawab, bapak ni dah buang tebian, nak sembelih aku pula. Kita ada anak kita pergi semayang masjid suruh pun dah buat tebian bapak ni. Saya dah besar, saya tahu dah bapak, mak. Tengok tuan-tuan, Allah. Inilah yang kita nak lahirkan. Ini yang kita nak ambil contoh. Macam mana kita nak tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, macam mana dia tu jadi macam itu? Allah perintah je, tak ada lagi ragu-ragu buat. Kemudian kita nak tanya kepada Siti Hajar, macam mana didik Ismail? Bila dengar saja perintah Allah Taala, walaupun dia kena sembelih, dia redha. Generasi ini yang kita nak lahirkan tuan-tuan. Generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi orang yang beriman kepada Allah, dia sanggup mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lahirkan orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tak akan sanggup mati kerana Allah. Dia sanggup mati kerana dunia dia. Kerana dunia dia sanggup mati tuan-tuan, tapi kerana Allah dia sanggup mati. Tengok barang pek tuan-tuan, kerana dunia dia sanggup mati. Kalau ajak orang Allah, padahal pegang mati juga. Jadi mak rompet tu tuan-tuan, kira antara hidup dengan mati lah. Tak kira lah. Nasib-nasib mati. Tapi dia sanggup. Kita pun takut tengok. Jadi sampaikan Allah Taala kata, wa idza aslama, dalam ayat tu kata wa idza aslama, bila dua-duanya menyerahkan diri kepada Allah SWT. Nabi Ismail pun setuju, bapa setuju, aslama, menyerahkan diri. Itu sebabnya Islam ini surrender. Islam ini menyerah diri. Kalau tak ada menyerah diri, tak Islam tuan. Datangnya azan saja serah diri. Tak ada lain-lain, tinggal semua. Azan saja serahkan diri kita kepada Allah. Tak ada lain-lain, tak ada lain-lain. Barulah tuan. Barulah kita boleh jadi Islam. Itu sebab yang namanya Islam. Itu dia tuan. Dan ada waktu kesejahteraan ini dalam muslimin ini. Jadi dengan peristiwa yang kita dapat ambil pengajaran, bahawa di sini Allah SWT memerintahkan kepada umat Muhammad SAW menyambung pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS. Yang mana pengorbanan yang diperintahkan kepada umat Muhammad ini tak ada juga macam pengorbanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu menyembelih binatang korban di Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tak berat tuan-tuan. Kalau kita lihat daripada hukum daripada mazhab Syafi'i ini,
namanya sunat aini, sunat ain ataupun sunat muakkadah. Sunat muakkadah itu maksud dia sunat yang hampir sangat kepada wajib, dekat sangat kepada wajib. Tak wajib lah, tapi dekat sangat kepada wajib. Kalau kita nak faham sunat muakkadah macam itulah. Dekat-dekat sangat wajib kepada wajib. Kalau mengikut Imam Hanafi, berdasarkan kepada hadis daripada Al-Hakim, riwayat Al-Hakim daripada Abu Hurairah, maka lahu sa'ah pada mudahhi pada yang dibanna musallal. Barang siapa yang mampu dan tidak berkorban, maka jangan hampiri tempat solat kami. Jadi berdasarkan pada Imam Abu Hanifah ni, wajib bagi siapa yang mampu. Macam tuan-tuan ni wajib. Kalau mampu setiap tahun, maknanya setiap tahun nanti wajib menyembelih binatang korban. Jadi kita kata ada sunat je, dia kata. Kerana Syafi'i kata sunat muakkad, sunat je. Dalam satu keluarga sunat kifayah. Macam kita sembahyang berjamaah ni fardu kifayah. Dalam satu keluarga sunat kifayah. Seorang daripada keluarga kita berkorban, walaupun satu bahagian, terlepaslah sunat dalam satu keluarga. Dalam satu hadis yang matruk, walaupun hadis yang matruk, tuan-tuan, Nabi kata azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati mutayakum. Boleh juga kita ambil pengajaran walaupun kita kata hadis ini hadis matruk. Perbesarkanlah korban kamu, kerana dia akan menjadi kemenangan kamu kepada manusia. Tak kira lah tuan-tuan, mana je kalau kita buat ibadah ni memudahkan kita daripada masyarakat, itulah maksudnya. Kalau kita kata keinderaan, tuan-tuan, keinderaan lah memudahkan kita, melajukan kita di atas siratal mustaqim. Maka bos sekalian, kita punya korban yang satu bahagian bukan banyak no. Satu dekat situ mana tu? 500 ni bagi dengan 12, lebih kurang RM50 je, tak sampai RM50 tuan-tuan sebulan. Sebulan RM50. Tanya, tak korban RM50, tak ada duit lah, tak ada duit. Korban kereta dekat luar tu, kereta dekat luar tuan-tuan, sebulan berapa bayar? Paling kurang RM500 tuan-tuan. RM500 tu satu bahagian satu tahun. Yang dia itu RM500 tu sebulan RM500 tuan-tuan, bukannya setahun RM500. Tuan-tuan kita bayar tu. Tapi mengapa kita kata tak mampu? Kenapa kan? Kita kan hukum ni, wajib ke, harus ke, sunat. Kita tu harus tuan. Yang korban ni sunat, kita kata korban sunat, tak apa lah. Yang harus tu buat pula. Allah, cuba kita muhasabah. Cuba kita muhasabah kepada Allah. Kita kata lemah iman aku ni. Lepas tu bukan ada kenderaan kata motor lagi, perabot lagi, semuanya ansur tuan. Ansur itu dekat RM1,000 sebulan tuan. Padahal korbannya ansur RM40 sebulan ni. Ini setahun sebulan RM1,000 tuan. Pada dua bahagian korban kita sebulan yang kita ansur. Tiba-tiba bila korban tak ada duit tuan. Kan sama. Kita muhasabah, sama-sama muhasabah tuan. Pasal kita tak berat dengan hukum Allah ni. Pasal kita tak nak pahala tu, tak mati tuan. Kereta kita, kenderaan kita, perabot kita, rumah kita yang kita ansur ibu-ibu tu, bila kita mati, tinggal. Ini yang kita korban dengan ikhlas, inilah yang akan memberikan pertolongan kita besok di mana masyarakat. Tak apalah tuan-tuan yang tinggal ni kita buat juga, jangan tak buat. Tapi yang ini kita buat sungguh-sungguh, yang ini patutnya lebih bersungguh lagi. Itulah maksudnya. Kalau tidak tuan-tuan, bila kita nak mati masa tua, kita menyesal. Kita tak buat itu, tak buat ini. Saya tengok kawan saya dah meninggal dah.
Ya. Dia bagus lah ahli surau. Ya, tapi masa dia ahli surau dulu pun dia mengabaikan untuk ilmu. Ya, bila mata dah buta, mata dah buta dua dah, dia manis. Kaki dah potong dua. Dia buat surau dekat rumah dia tu, tapi saya buat surau dekat sini dia kata, ya, saya nak belajar tajwid. Apa nak belajar tajwid ke tuan? Dengar dengan TV, dengan CD. Masa itu macam-macam, macam berebut-rebut nak buat. Ya, dah masa dah terlalu singkat tadi, nak mati lagi. Ya, masa kita luas, ya. Waktu lapang sebelum sempit, waktu ada duit sebelum kita wakil tuan-tuan, masa tu kita mengabai-abaikan. Jadi kita kena muhasabah, ya, supaya mudah-mudahan ya tahun ni, ya tuan-tuan, tahun ni patutnya satu rumah, patutnya satu bahagian. Patutnya satu rumah satu ekor. Satu rumah satu bahagian. Pasal apa tuan-tuan, kita boleh kalau kita ada anak 6 orang, ni tak ada 100 orang. Takkan dah 100 tak boleh bagi tuan-tuan. 100 orang. Ya, 100 orang 6 orang 600 tak buat satu bahagian. Tapi nama bagi bapak dulu. Bagi bapak dulu. Ya, bagi bapak dulu. Besok kumpul tahun depan kumpul 600 bagi mak pula. Ya, akhirnya sampai 6 tahun dapat. Besok bagi bapak. Bapak dah tak ada besok 5 orang yang tinggal. Boleh tuan-tuan. Tapi kita tak rancang, kita buat ambil tak terbudi. Ambil indah tak indah. Tengok umur kita dah tak korban lagi. Allah tak boleh kita beda. Motor baru tu korek kita lah. Baru tukar motor. Baru tukar tadi. Bayar berapa? Bayar RM1,000. Korban? Tak ada duit. Tak ada duit. Allah buat kita beda. Muhasabah tuan. Kalau kita nak banding dengan Nabi Allah Ibrahim tak buat tuan. Tapi Allah ringankan dengan menyebutkan Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat menyebutkan Al-Quran pada tahun ini. Dan kita dapat dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Banyak janji lagi tuan-tuan. Saya tak payah sebut. Pasal apa? Kalau kita ikhlaskan Allah Taala, janji itu kita pasti dapat. Tak payah disebut. Kalau kita ingat janji nanti kita tak ikhlas. Biar kita buat untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sampai dulu dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya sudah dengan bidah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.